Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat berapa ya? Ayat 44 ke? Ayat 41 ayat 41 hingga 44. Muka surat 682. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakkiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Maksud ayat, dia berkata, ubahlah baginya singgasananya. Maka kita akan melihat apakah dia mengenali ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenali. Ayat 41. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia iaitu Balqis menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Dan Sulaiman berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami tidak. Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ayat 42. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya saat itu. Kerana sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Ayat 43. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Lalu disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, menyatakan keislamannya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Ini yang pertama, dia qala tu, dia berkata tu, Sulaiman berkata. Sulaiman berkata, memerintahkan rakyat dia, orang-orang dia, jin lah ni, ya, minta ubah singgasana tu, ubah sikit, modify, buat bagi nak dapat maknanya supaya nak kelirukan Balqis, Puteri Balqis. Dia boleh cam ke tidak ini istana dia. Jadi dia suruh ubah sikit. Jadi dengan segala kepakarannya, jin-jin tu pun ubahlah.
benda yang sama dipindahkan tu, istana tu memang istana yang sama tapi diubah-ubah bagi ubah berbeza sedikit. Kiranya seni apa? Seni apa dia punya hiasan-hiasannya ke macam-macam lah kan, dia bagi nak bagi beza, nak tengok kenal kat macam lagi tak Balqis pada ni istana dia tu. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya. Kita tengok keterjemahan ayatnya dulu kan. Serupa inikah singgasanamu? Nabi Sulaiman tanya, macam ni ke istana kamu? Betul ke ni istana kamu? Dan Balqis menjawab, seakan-akan ka'annahu huwa. Macam ya. Nampak macam ya kan? Macam dia punya. Dia Sulaiman berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dia cerita kami dah tahu, maknanya dah tahu tentang pengetahuan Nabi Sulaiman, tentang Balqis, tentang istana dia tu memang dia dah ada. Dia dah tahu. Allah dah bagi maklumat. Tak pernah pergi tapi dia tahu. Daripada dia tahu macam mana gambarannya, dan dia tahu apa maknanya tentang kedudukan Balqis, burung hudhud dah bagi tahu, tapi Allah SWT memberikan pengetahuan yang jelas kepada Nabi Sulaiman tentang kedudukan apa Balqis itulah, ya. Jadi Nabi Sulaiman kata kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dia kata kami orang yang beriman, serah diri pada Allah SWT, ya. Dan dia mengetahui dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya. Ini Allah sebut kan, ada ayat ini sebut bahawa Balqis tidak beriman kepada Allah kerana ada beberapa halangan. Kerana sungguhnya dia dahulunya termasuk orang yang kafir. Kekufuran tu. Dan dia maknanya dia termasuk di kalangan orang yang tidak beriman kepada Allah, dia kafir kerana ada beberapa halangan. Dan dikatakanlah kepadanya, dan dia berkata kepada Balqis, masuklah ke dalam istana. Masuk ke dalam istana ni bukan masuk ke dalam istana tu. Istana yang dimaksudkan istana Nabi Sulaiman lah. Maka tatkala dia melihat di lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Ini istana Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman. Dan disingkapkannya kedua betisnya. Dia angkat sebab dia sangka yang berkilat, bernampak jernih tu air. Dia angkatlah kain dia kan. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Qila laha dukhulil sah. As-sah tu singgasana. Falamma ra'atuhu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqiha. Dia sangka tu kaca, sangka air. Nabi Sulaiman kata ni istana kaca. Katalah Balqis menyatakan keislamannya. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Rabb semesta alam. Ringkas je Allah cerita, kan? Allah cerita ringkas saja. Okey, kita tengok huraian. Nabi Sulaiman AS menguji kecerdasan Balqis. Ketika singgasana Ratu Balqis hadir di hadapannya, Nabi Sulaiman sebelum sang ratu di hadapan Nabi Sulaiman sebelum sang ratu sampai ke istana Nabi Sulaiman, maka ia pun merintahkan kepada para kebawahannya untuk merombak sebahagian bentuk singgasana tersebut dengan maksud ingin menguji sebatas mana kecerdikan dan kecerdasannya saat melihat singgasananya dalam wujud yang lain. Apakah ia masih mengenali singgasananya sendiri atau tidak? Maknanya Nabi Sulaiman nak uji kecerdasan tu sekadar nak uji. Awal-awal ni nak uji cerdik atau tidak Balqis ni. Nak uji tentang keadaan istananya tu. Macam ke tidak? Maknanya kalau dah diubah tu dia nak masih kenal ke tak? Kan? Macam kadang-kadang kita apa? Yalah, maknanya gambar kita orang edit, kan? Orang edit, ubah sana sini. Lepas tu
ada orang nak test kita, boleh cam lagi tak? Kan? Ni maknanya kalau dapat kenal, betul lah, cerdik lah. Kalau kita tak perhati betul-betul, kalau dah diubah tu memang kita kata bukan kita lah. Tapi asalnya gambar tu gambar kita. Orang yang cerdik dia dapat trace lah kat mana benda yang tak kena, apa perbezaannya. Jadi Nabi Sulaiman nak test apa Balqis ni cerdik atau tidak, mula-mula dia test dengan ubah istana dia. Dia dengan perubahan itu dia nak tengok cam ke tidak lagi Balqis. Nabi Sulaiman berkata kepada bawahannya, ayat ni lah tadi kan, ubahlah untuknya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang yang tidak mengenali singgasananya. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maka Sulaiman pun mencopoti, copot, mana apa ni? Dia kata ubahlah kan, cuma sebahagian perhiasan yang melekat di singgasana dia ubah, dia modify lah. Dia buat perubahan. Dan Mujahid berkata, Nabi Sulaiman merintahkan untuk mengubah warna singgasana. Dia kata antara perubahan yang buat tu, mengubah warna singgasana dari yang tadinya merah menjadi kuning. Quran tak cerita ni, ulama masjid, para tafsir menceritakan dengan apa, dengan menghuraikan apa tentang warna dan sebagainya. Dia kata warna singgasana dari tadinya merah menjadi kuning. Yang tadinya kuning menjadi merah, ubah warna dia. Yang tadinya hijau menjadi merah dan sebaliknya. Pokoknya, yang pentingnya Nabi Sulaiman mengubah segala warna singgasana itu dari warna aslinya. Perubahanlah, ubah color, ubah mata sudut dia, tingkap kat mana, mungkinlah macam itulah ada perubahan. Allah tak cerita dengan detail kan? Tak cerita dengan detail. Jadi ni apa digambarkan kepada kita ni, gambaran-gambaran yang dibuat oleh para ahli tafsir nak bagi kita nampak lah kan. Maknanya kalau kita kata ya ke warna ni betul ke, tak ada masalah, betul ke tidak kan. Nak cerita kepada kita, nak supaya dapat kita dapat gambaran lah tentang cerita ni. Dia tidak menjejaskan akidah pun benda-benda macam ni kan. Tapi maknanya Al-Quran cerita dengan ringkas, sebab benda-benda ni bukan benda yang penting lah. Kalau tak cerita pun kita boleh faham, kalau cerita pun bila kita boleh dapat gambaran, dan gambaran itu pun makna gambaran di dalam fikiran kita sahaja kan. Kalau tak cerita pun kita dapat gambaran macam-macam lah istana kita tergambar pada kita kan. Istana ni terbayanglah apa, istana Shah Jahan lah, terbayanglah istana di Turki lah, macam-macam lah terbayang kan. Tak salah, itu benda akan timbul dalam fikiran kita kan? Yang penting ada mesej lain di sebalik itu. Ikrimah berkata, mereka bawahan yang disuruh, orang-orang yang disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk mengubah bentuk singgasana, sebenarnya yang disuruh ubah ni jin lah, jin yang melaksanakan tugas ni, menambah bentuk-bentuk serta menguranginya. Mak pun kata dia tak ceritalah warna ke apa, tapi memang buat perubahan. Mujahid berkata Nabi Sulaiman menempatkan bahagian atas singgasana di bawah bahagian bawahnya dan menempatkan bahagian depan di bahagian belakang. Dia ubah kedudukan kan, kedudukan. Macam-macam lah perubahan dia buat. Macam-macam pandangan para ulama. Mereka menambah dan mengurangi bentuknya. Penting ada perubahan, tak sama macam yang asal. Allah SWT berfirman, "Falamma ja'at qila ahakadha arshuki." Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Macam ni ke singgasana kamu? Betul ke istana kamu macam ni? Maksudnya pertanyaan ini dilontarkan saat Nabi Sulaiman memperlihatkan singgasana yang sudah diubah itu ke hadapan Ratu Balqis. Sang ratu yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang cerdas, pandai, tangkas, cerdik, cermat dan teliti. Maknanya tak heranlah dia hebat, menjadi raja, tentu ada kelebihan dia. Maknanya dia lah yang terbaik di tempat dia, dalam kerajaan dia tu. Sebab tu dia jadi raja kan? Dengan segala kelebihan dibandingkan dengan orang lain lah.
dia tidak segera memutuskan bahawa itu singgasananya. Mengingat jarak antara istananya dan singgasana yang ada di depannya sangat jauh. Dia fikir macam, yalah, jauh. Tiba-tiba ada. Benda yang mustahil lah. Dulu lagi mustahil, kan? Sekarang mungkin tak berapa mustahil, kan? Tapi kalau dengan ilmu sihir, tak mustahil juga. Jadi dia tidak segera memutuskan bahawa itu singgasananya, mengingat jarak antara istananya dan singgasana yang ada di depannya sangat jauh. Dia juga tidak cepat mengambil kesimpulan bahawa dilihatnya itu bukan singgasana miliknya. Dia kata ya pun tidak pun tak juga. Dia fikir dulu. Kerana ia melihat wujud dan bentuknya memang menyimpulkan bahawa itu singgasananya. Meski di sana sini mengalami perombakan dan perubahan. Dia berkata, ka'annahu huwa. Dia kata macam ya, seakan-akan singgasana ini singgasana aku. Nampak macam ya, tak cakap lagi, tak jawab lagi. Betul ke tidak, tak jawab lagi. Orang cerdik dia fikir dulu. Kan? Tak mudah buat keputusan. Nak kata ya, macam mustahil, jauh sangat jarak tempat dia. Kan? Nak kata tidak, macam sama. Isap bentuk rupanya. Jadi, maksudnya seperti itu mirip dengan suatu singgasanaku. Jawapan ini membuktikan kecerdasan dan ketelitiannya. Ini teliti. Orang cerdik, dia tak buat keputusan tanpa fikir. Kan? Dan orang cerdik juga, dia tak fikir lama-lama. Kan? Tak ambil masa, tak tangguh, tak apa. Yang tak, maknanya dia cerdik, dia tak perlu, dia ada tanda-tanda kecerdasan dan kecerdikannya tu. Dia tak bercakap ikut rasa. Dia tak bercakap dengan emosi. Dia tengok tu macam dia tak nampak terkejut, tak nampak melatah, tak nampak macam nak marah, tak nampak dia ada sangka buruk. Kan? Dia fikir dulu. Jadi, kemudian Allah SWT berfirman, وَأُوتِينَا عِلْمًا مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. Kami telah diberi pengetahuan. Dan Allah sebut, Nabi Sulaiman kata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi menurut Mujahid, perkataan di atas adalah ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam dan firman Allah, وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Nabi Sulaiman kata, kami tahu. Balqis tak jawab, tak kata ya ini memang istana dia, tapi dia menjelaskan sebenarnya kami tahu. Sebelum itu, apa yang tentang perkara sebelum ini, maknanya dia tahu tentang ini istana siapa, dari mana, dan dia tahu tentang sejarah apa yang berlaku. Maknanya Allah SWT bagi dia pengetahuan kerana kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dia kata, kata-kata Nabi Sulaiman ini menggambarkan dia lebih tahu kerana Allah Maha mengetahui dan Allah memberikan pengetahuan kepada dia. Jadi menurut pendapat Mujahid dan Sa'id bin Jubair, ini adalah lanjutan dari ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dalam pandangan mereka berdua, Nabi Sulaiman berkata, mereka berdua ni lah ulama ni. Mujahid dan Sa'id bin Jubair, dia kata, jadi dalam pandangan mereka berdua, Nabi Sulaiman berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Sedangkan ia Balqis masih terhalang untuk melahirkan keislamannya kerana kebiasaannya menyembah selain Allah. Jadi, Nabi Sulaiman berkata tu, masa dia tanya tu, dia dah tahu keadaan sebenar dan dia tahu tentang kedudukan istana tu, kedudukan apa yang berlaku sebelum ni, keadaan Balqis, diri dia, siapa dia dan bagaimana keimanannya terhadap Allah, dia tahu. Dia dah tahu kan, maknanya dalam ditunjukkan istana tu, Balqis tengah fikir istana dia ke siapa ni, dalam tu Nabi Sulaiman terus cakap sebenarnya dia tahu dah apa yang berlaku. Dia tahu dah apa yang berlaku. Dia cerita. Jadi Allah SWT tak cerita dengan detail, tapi dari ayat selepas ini menggambarkan bahawa akhirnya Nabi Sulaiman beritahu
bahawa mereka orang yang beriman, sedangkan Balqis dalam keadaan kafir. Kan? Keadaan kafir. Isu besar di sini adalah kekafiran tu. Sebab apa kafir? Sebab dia tak sembah Allah. Dia kufur lah. Dia sembah matahari, tak kenal Allah, tak sembah Allah. Semua rakyat dia tunduk kepada dia, mengakui kehebatan dia. Dalam ayat yang lepas kita tahu ini adalah kerana telah diindahkan pandangan mereka. Baik belaka. Maknanya Balqis tak ada salah, tak ada masalah. Balqis seorang raja yang hebat, yang cerdik, yang memang kekuasaannya tu hebat, dan rakyatnya tu semua tunduk padanya. Jadi mereka telah mata tu dikelabui lah, dikelirukan. Jadi dengan kehebatan itu mereka tak fikir tentang masalah menyembah Allah dan sebagainya. Yang penting mereka di bawah kerajaan Balqis, yang dianya sendiri hebat, sebab kerajaannya hebat, kemakmuran terselah dalam kerajaannya. Jadi orang rakyat dia tu tak ada masalah nak fikir tentang perkara-perkara lain lah. Maknanya mereka terus dalam keadaan kekafiran, kerana mereka telah selesa dengan keadaan itulah. Jadi tak pernah ada siapa pun ajak mereka beriman. Mereka terus dalam kekafiran dan tak ada masalah dalam kehidupan mereka, walaupun mereka kufur, hidup makmur. Jadi Nabi Sulaiman dah tahu keadaan ini. Jadi innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguhnya dia termasuk orang-orang kafir. Di dalam ayat ni sebut bahawa Sulaiman tadi, wa kunna muslimin, mereka adalah orang yang berserah diri pada Allah, orang yang beriman pada Allah, manakala Balqis adalah daripada kaum yang kafir. Pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid bin Sa'id bin Jubair ini cukup bagus. Menurut Ibn Katsir lah, pengarang kitab tafsir ini. Pendapat ini didokong oleh Ibn Jarir. Ibn Jarir tambah, dia kata, selanjutnya Ibn Jarir berkata, boleh je terjadi pula pada firman Allah, saddaha, terkandungnya pula dhamir, kembali kepada Sulaiman atau kepada lafaz Allah. Saddaha. Dengan demikian ayat ini bererti Allah atau Nabi Sulaiman melarangnya melakukan kebiasaan menyembah selain Allah SWT. Sungguhnya dia dahulu termasuk orang kafir. Maknanya kataan wasaddaha tu yang menjadi halangan tu. Wasaddaha, apa yang menjadi halangan, apa yang menyebabkan mereka tidak menyembah Allah, dia tidak menyembah Allah tu. Apa yang menyebabkan mereka menyembah selain daripada Allah adalah kerana dia daripada kalangan orang kafir. Cerita Balqis. Dan Allah SWT berfirman, qila laha dukhulis surh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya penutup kedua betisnya. Diangkat kainlah. Peristiwa ini terjadi kerana Nabi Sulaiman pernah memerintahkan para jin untuk membangunkan sebuah istana yang sangat besar yang terbuat dari kaca. Di bawah istana tersebut dibuat sungai yang mengalir. Bagi orang yang tidak mengetahuinya, ia akan mengira bahawa itu adalah air. Padahal yang sebenarnya adalah kaca yang membatasi diri orang yang sedang berjalan dengan air yang mengalir di bawahnya. Maksud istana ni hebat, istana kaca yang berkilauan lah. Nampak cantik. Sehingga Balqis menyangka istana ini adalah ada air. Ini apa? Dia kata sangka air lah kan. Ini menggambarkan kehebatan Nabi Sulaiman. Ada istana yang hebat. Tadi ditunjuk istana Balqis. Yang ini ditunjuk istana dia pula. Istana dia. As-Sarh ni istana Nabi Sulaiman lah. Istana dia yang hebat ini. Memang dia suruh masuk ke dalam istana dia. Tadi tunjuk je. Tak masuk ke dalam istana tu. Ini nak tunjuk je. Istana Balqis tu dia nak tunjuk je. Nak tunjuk kepada Balqis bahawa
Tidak ada perkara yang boleh menghalang untuk istana tu berpindah walaupun jauh daripada negeri Sabak ke negeri Nabi Sulaiman. Ya. Jadi negeri Nabi Sulaiman di mana? Palestin. Ya. Palestin. Dibawa ke tempat dia dan makna tak ada apa yang menghalang. Kan menggambarkan ini adalah dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Kemudian dia nak gambarkan pula dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan apa? Kebijaksanaan Allah SWT. Ada satu lagi perkara yang perlu dikagumi, patut dikagumi oleh Balqis, iaitu istana dia. Ini dia nak tunjuk kuasa Allah sebenarnya. Dalam ayat sebelum ni kan, bila jin afraid dan juga seorang yang bernama Asif yang mengaku boleh bawa istana Balqis dalam ni apa yang jin tu dekat dalam, bila Nabi Sulaiman duduk tak sempat bangun lagi istana tu dah ada, dan Ifrit pula nak bawa dalam masa sekelip, tak sempat mata berkelip pun dah boleh sampai kan. Jadi semua tu boleh berlaku dengan izin Allah. Nabi Sulaiman ingatkan, dia kata ini adalah daripada kekuasaan Allah, kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Hadza min fadli rabbi. Kan macam ni. Apa yang berlaku tu semua daripada Allah SWT. Dia nak tunjuk kepada semua, kepada orang-orang hamba rakyat dia, sama ada jin ataupun manusia, segala kelebihan yang ada pada manusia, yang berlaku dalam kehidupan manusia, semuanya adalah kerana Allah SWT. Yang patut dipuji adalah Allah bila kita melihat satu perkara yang hebat. Begitu juga. Ini Nabi Sulaiman, dia nak tunjuk istana dia, nak tunjuk kehebatan, nak tunjuk betapa hebatnya semua ni kerana hebatnya Allah SWT. Ya? Jadi istana Balqis boleh berpindah dalam sekelip mata ke negeri Sulaiman adalah kerana dengan izin Allah, kerana kekuasaan Allah SWT. Ya? Walaupun nampak maknanya yang bawa tu ada orang yang bawa kan, itu jadi sebab lah. Semuanya dengan izin Allah. Allah SWT yang memindahkannya tu. Manusia, jin, usaha manusia, usaha jin itu adalah hanya ikhtiar. Yang menjadikan ianya berlaku adalah Allah SWT. Jadi nak tunjukkan kepada Balqis ni tentang Allah yang maha berkuasa. Jadi Allah tak cerita panjang di sini. Tak cerita panjang tentang bagaimana kagumnya Balqis, bagaimana dia tak cerita Balqis tanya banyak perkara. Allah tak cerita Balqis minta tempoh nak fikir. Ini menggambarkan bahawa yang berlaku memang begini. Ya? Tak ambil tempoh masa yang lama nak beriman. Tak ambil tempoh masa yang lama Puteri Balqis nak mengaku tentang kekuasaan Allah. Sebab tu dia kata cerdik juga. Ya? Tadi cerdik sebab dia boleh kenal istana dia. Dan cerdik yang kedua ini adalah kerana dia boleh beriman. Akhirnya dia beriman. Lihat kepada semuanya, akhirnya dia beriman. Itulah bila sebut tentang cerdik. Bila Allah sebut tentang cerdik, ada perkataan bodoh, ada perkataan jahil dalam Quran kan. Sebagaimana bila Allah sebut neraka, Allah sebut syurga. Bila Allah sebut syurga, sebut neraka. Bila ada dosa, boleh sebut pahala. Bila sebut baik, ada buruk. Bila cerdik, ada yang tak cerdik. Tak cerdik, tak beriman lah. Yang cerdik, yang beriman. Yang boleh fikir yang perkara benar. Jadi, gambaran tentang istana ni sebenarnya menggambarkan tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi, sebelum ni Balqis kan dia sembah matahari, sembah makhluk yang tidak ada kuasa. Jadi, sebagai orang yang cerdik, dia mudah fikir. Banyak benda yang terlintas kepada dia. Bukan sahaja tentang itu, bukan sahaja tentang istana tu, tentang perkara lain sebenarnya yang berlaku dalam hidup dia selama ni. Dia menyembah matahari. Dia tidak pernah kenal Allah. Tidak pernah tahu yang berkuasa, yang menjadikan dia, yang menjadikan kehebatan kerajaan dia semua adalah Allah. Jadi, maknanya dalam fikiran dia, mesti ada semua tu. Mesti ada semua tu. Sebab itulah dia cerdik. Jadi, dia cepat buat keputusan. Itulah satu lagi gambaran betapa cerdiknya
Puteri Balqis, kan? Maknanya kan kita tengok macam watak Saidina Abu Bakar, kan? Saidina Abu Bakar kan dia beriman, dia tak payah fikir panjang-panjang. Tapi itu bukan gambaran dia menerima secara sembrono, secara macam ikut je lah, terima je lah, apa orang buat, buat je lah, kan? Tapi kerana dia terkehadapan dibandingkan dengan orang lain. Orang tak nampak lagi, dia nampak dah. Kan? Macam Puteri Balqis ni, Nabi Sulaiman tak payah cerita banyak benda. Kan? Tak payah cerita, tak payah ceritalah kamu sembah matahari sebelum ni apa, dia tak cerita. Tapi akhirnya, dia nampak semua tu. Kesilapan dia selama ni. Kan? Apa sebenarnya yang benar dalam hidup ini. Apa yang sepatutnya dia sembah, siapa sebenarnya Tuhan dia, siapa yang bagi pada dia kerajaan, siapa, semualah. Maknanya dah terlintas di fikiran dia tentang Allah. Sebab tu akhirnya dia beriman. Kan? Bukan dia beriman secara terpaksa, dia beriman dengan rela hati kerana dia dah nampak apa sebenarnya yang benar. Sebabkan dia cerdik, dia tak payah tanya banyak. Itu antara yang dapat kita dalam mana yang dapat apa kita ambil ibrah. Ni kita terus baca di muka surat 686. Nabi Sulaiman AS berkata, sungguhnya ia adalah istana licin. Balik pada tentang istana. Sungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Innahu sarhun mubarrad min qawarir. Sesungguhnya melihat Balqis menyingkap betisnya, angkat kain nampak betis, maka Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca, licin berkilat, dan berkilat cantik lah. Dalam bahasa Arab lafaz as-sarhu berarti istana atau bangunan yang sangat tinggi. Allah SWT berfirman saat melukiskan ucapan Fir'aun, semoga Allah melaknatnya, bila sebut Fir'aun, laknatullah, kepada menterinya Haman. Fir'aun kata kepada Haman, faqala Fir'aun ya Haman, faqala Fir'aun ya Haman nubni li sarahan la'alli ablugh asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi. Itulah sarahan tu, supaya aku sampai ke pintu-pintu, iaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat sembahan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Ayat ni dibawa dalam surah Al-Mu'min ayat 36 hingga 37 ni, pengarang Ibn Katsir dia bawa dalam kitab dia ni, dalam huraian ini nak cerita tentang Sarh tu. Sarh tu istana. Jadi istana Fir'aun tu disebut Sarh. Istana. Dia buat istana tinggi. Sebab apa? Sebab nak cabar Nabi Musa, nak cabar Allah Ta'ala, nak tengok Tuhan Musa. Supaya tempat tinggi dia boleh tengok Tuhan Musa. Supaya dia dapat buktikan bahawa Musa ni tak betul. Bila dia lihat di tempat tinggi tak nampak tu, maknanya Musa tak betul, tipu, pendusta. Allah alam lah istana dia tu, adakah itu piramid? Allah alam, Allah tak tinggalkan istana Fir'aun tu tak nampak kan, tapi piramid tu ada, dia buat tinggi. Besar sangat, hebat sangat. Pintu-pintu ni kalau orang nak masuk, kena tunduk. Tunduk tu apa maknanya? Fir'aun ni dia dah mati pun dia suka, dia nak orang sembah dia. Dia dah jadi mayat duduk dalam tu, orang nak masuk, nak tengok dia bertunduk macam menyembah lagi. Orang masuk, orang pergi. Aku pernah pergi tengok dulu, tak tahu. Sebenarnya Allah SWT tak galakkan kita pergi tempat-tempat. Rasulullah tak galakkan kita pergi tempat-tempat macam ni. Kalau pergi pun kita ambil pengajaran. Bukan kerana nak kagum. Bukan kerana nak pergi tengok antara perkara hebat di dunia. Kita pergi boleh, tapi dengan syarat kita faham sejarah. Kita tahu sejarah. Kita tak kagum pada Fir'aun, tapi kita kagum pada Allah SWT. Kita tak nak jadi macam Fir'aun,
Jadi kita tengok apa yang berlaku pada dia tu untuk ambil pengajaran. Bukan maknanya untuk merasakan bahawa hebatnya Firaun. Okay? Memang kita tahu dia hebat. Sebab tu boleh buat macam tu. Tapi itu kerana dengan izin Allah semua itu boleh berlaku. Tapi yang paling penting kita kena ambil ibrah bahawa sehebat Firaun itu pun tak selamat kan di akhirat. Dia tak boleh bawa segala apa yang dia ada di dunia ini untuk menyelamatkannya di akhirat. Jadi ayat ini nak menceritakan bahawa Sarhah itu istana. Lafaz as-Sarh, uraiannya lagi, berarti pula nama bagi istana, di Yaman dan sangat tinggi bangunannya. Dinamakan Sarh. Istana itu dinamakan as-Sarh. Sedangkan arti dari Umarrat berarti bangunan yang didirikan dengan kukuh lagi licin. Bangunan yang licin, yang berkilat. Min qawarib, yang dibuat daripada kaca. Sedangkan lafaz tamridul bina artinya melicinkan bangunan. Adapun lafaz marid adalah sebutan untuk benteng yang ada di Daumatul Jandal, nama tempat yang terletak antara negeri Iraq dan Syam. Ini huraian dari segi bahasa lah. Ya. Maknanya Sarh tu istana dan Mumarrat tu apa ni bangunan daripada kaca. Yang kukuh lah, bangunan hebat lah, bangunan tinggi, bangunan besar daripada kaca. Sekarang kita boleh tengok benda-benda macam ni kan, dah ada kan, bangunan daripada kaca tinggi, dah mencakar langit, bangunan kaca mencakar langit. Istana-istana besar hebat ada. Dulu tak ada, itulah yang antara yang hebat. Memang kalau banding kehebatan pun sebabkan kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman itu sendiri bukan macam kita, saiz dia macam mana, besar kan. Saiz orang dulu besar kan. Umurnya panjang, tempoh hidup mereka lama, sudah tentulah tempat tinggal mereka, tamadun mereka pun tak sama dengan kita. Tentu jauh lebih hebat kan. Tentu jauh lebih hebat. Jangan kita sebut ada dah dulu, namanya jangan kita kata dulu dah ada ke, dulu pun hebat juga. Bukan dulu pun hebat. Bukan dulu, ayat kita tu bukan dulu pun hebat juga. Dulu mungkin lebih hebat, jauh lebih hebat daripada kita. Okay? Tapi semuanya dah tak ada dah. Kita ni mungkin apa? Dibandingkan saiz kita pun kecil, tamadun kita pun penuh dengan macam-macam maknanya banyak masalah. Mungkin tamadun dulu tu lebih jauh lebih hebat daripada kita. Ni di akhir-akhir zaman ni kita rasa kita hebat tapi tak hebat mana pula bandingkan dulu. Apatah lagi bandingkan dengan hidup, bandingkan dunia dengan akhirat kan. Semua itu adalah gambaran kehebatan Allah SWT. Ada yang Allah cerita, ada yang Allah tak cerita. Allah cerita, dia nak gambarkan kepada kita tentang dirinya, kekuasaannya, kehebatannya, supaya kita kenal Allah. Dan bila kenal Allah, kita kenal diri. Kita kenal Nabi Sulaiman, kita kenal Balqis, tahu sifat para Nabi. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Nuh. Kita kenal para Nabi itu supaya kita kenal Allah SWT. Dan kita tahu tentang umat mereka supaya kita kenal diri kita. Kita ambil ibrah daripada apa yang daripada sifat mereka, kerja buat mereka dan juga umat mereka, ketaatan dan keingkaran mereka, semuanya adalah untuk kita sebagai umat yang Allah SWT turunkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita tahu kisah-kisah ni dan kita boleh ambil pengajaran untuk kita jalani kehidupan kita seterusnya. Arti dari ayat ini adalah bahawa Nabi Sulaiman AS membuat istana yang besar, megah dan tinggi yang terbuat dari kaca untuk Ratu Balqis dengan tujuan supaya ia dapat melihat kebesaran dan keagungan kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka ketika Ratu Balqis melihat betapa besar anugerah Rabb yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, berikut keagungan berikut. Lantaran berikut tu maksudnya lantaran keagungan yang mewarnai anugerah itu, ia pun tunduk kepada perintah Allah dan menyedari bahawa Sulaiman adalah Nabi yang mulia dan Raja yang agung. Ringkasnya, Allah SWT cerita kat kita, melihat tentang semua perkara yang hebat ini, akhirnya
Puteri Balqis yang bijaksana ni, akhirnya dia dapat mencari jalan yang selamat, menemui jalan yang selamat untuk dia dalam kehidupan di dunia, di akhirat dia. Dia pun masuk Islam dan tunduk bersimpuh di hadapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Dia berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan sebab kekufuran, kemusyrikan dan penyembahan terhadap matahari yang dilakukan olehku dan oleh kaumku yang selama ini kami lakukan. Dia tak sebut ni, tapi itulah difahami maksud kata-kata dia tu. Dia telah berlaku zalim kepada dirinya. Bukan zalim dia seksa diri, hidup sengsara apa. Dia hidup sengsara dalam keadaan hidup yang penuh nikmat. Dia tak sedar dia telah berlaku zalim kepada dirinya. Berlaku zalim itu kenapa? Tidak menyembah Allah, tidak kenal Allah, tidak menyembah Allah, rasa diri dia hebat, rasa kerajaan dia tu hebat, rasa dia adalah orang yang memang selayaknya diakui tentang kehebatannya. Itu zalim lah. Dia tak kenal diri. Dia tak kenal diri bahawa dia adalah hamba Allah. Dia pergi sembah matahari, sedangkan matahari itu pun ada yang mencipta dia. Jadi dia zalim kepada dirinya kerana tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada dirinya. Dirinya, akal fikirannya, seluruh jasadnya tidak tunduk kepada Allah SWT kerana tidak kenal Allah. Jadi zalim lah. Bila dia zalim kepada dirinya, dia zalim juga kepada orang lain. Kerana dia jadi raja, orang semua tunduk kepada dia. Sedangkan dia bersalah, dia tak sedar. Orang lain turut bersalah. Dia membawa diri, dia berada dalam kegelapan, berada dalam kesesatan, dia tak sedar dia juga menyesatkan orang lain. Zalim lah. Jadi Allah sebut dalam ayat-ayat lain bahawa orang yang zalim ni sebenarnya dia zalim kepada diri sendiri. Dia berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Dengan sebab kemusyrikan, kekufuran, kemusyrikan dan penyembahan terhadap matahari. Dilakukan oleh dan kaumku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman. Aslam tu maknanya berserah diri. Kita masuk Islam, maknanya kita berserah diri pada Allah SWT. Islam tu maksudnya menyerah diri. Aslam tu menyerah diri. Islam itu maknanya penyerahan diri pada Allah. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Maksudnya aku mengikuti agama Nabi Sulaiman yang menyembah kepada Allah, Rabb yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, yang menciptakan segala sesuatu, kemudian menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi akhirnya Puteri Balqis masuk Islam. Tak ada pula kisah kahwin ke apa kan. Kita kisah betul maknanya bila Balqis dengan Sulaiman, kisah perkahwinan yang bahagia apa semua tu tak ada pula Allah cerita kan. Allah nak ceritakan kepada kita pun sebenarnya bukan Allah nak cerita tentang istana yang cantik sangat. Bukan nak cerita tentang hebatnya Balqis, cantiknya Balqis, cantiknya istananya, hebatnya kerajaannya, ada itu ada ini. Nak cerita kisah Nabi Sulaiman pun bukan nak cerita tentang tentang makna mesej utama tu bukan nak cerita tentang semut, tentang burung hudhud. Itu watak-watak sampingan kan. Yang mesejnya Allah nak tunjukkan bahawa Allah SWT Maha Berkuasa. Kerajaan Allah hebat. Dalam kerajaan Allah, dalam kuasa Allah, ada perkara-perkara yang hebat yang macam-macam ada. Manusia boleh bercakap dengan binatang, binatang boleh bercakap dengan manusia, boleh memahami manusia. Kemudian ada jin, makhluk yang ajaib di alam gaib. Bukan maknanya dia nak suruh kita nak tengok jin tu macam mana. Suka sangat nak tengok jin ni macam mana. Hebat jin ni. Itu ada orang nak tengok, ada orang yang nak berkawan, tu jadi masalah. Allah nak cerita ada je. Kalau Allah nak suruh kita berbaik-baik, Allah nak suruh kita mengkagumi mereka, Allah dah suruh, tapi Allah tak suruh. Allah bagi tahu je ada dengan sifat-sifat mereka. Dan Rasulullah cerita sikit-sikit je tentang jin ni. Ada surah jin kan.
Tentang jin ni Allah cerita, Rasulullah cerita, Allah dalam Al-Quran cerita al-jin. Jin ni dia daripada api jadiannya, kan? Dia makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Ada watak iblis daripada kalangan jin. Ifrit, disebut nama kan? Ifrit, kisah Nabi Sulaiman ada Ifrit, Allah sebut nama. Kisah iblis yang tak nak sujud pada manusia tu, jin juga. Allah cerita ringkas-ringkas macam tu, ada watak-watak. Rasulullah pun cerita jin ni dia apa? Dia boleh menyamar jadi manusia. Dia boleh menyamar jadi binatang. Itu sifat dia Allah bagi. Dia ada benda-benda yang dia suka. Ada benda yang dia tak suka. Ada jin yang beriman, ada jin tak beriman. Jin yang beriman ni dalam kisah Nabi Muhammad SAW, jin yang mendengar Rasulullah baca ayat Quran dan datang rupa diri sebagai manusia, mengaku beriman kepada Allah. Itu ada dalam kisah Nabi Muhammad SAW dan kisah Rasulullah, kan? Dan ada surah jin. Surah jin ni bukan cerita detail tentang jin, ada banyak perkara. Cerita mesej-mesej besar di situ. Jadi kadang-kadang kita ni jadi tak cerdik. Allah cerita benda tu kecil yang ini kita nak besar-besarkan. Allah cerita benda besar tak nampak. Kan? Dia cerita Nabi Sulaiman, kisah Puteri Balqis, nak gambarkan Puteri Balqis ni cantik macam mana. Istana dia hebat macam mana. Kan? Yang itu yang kita nak fokus. Padahal Allah bukan nak fokus yang tu. Allah nak fokus supaya kita kenal dia dengan melalui kisah Nabi-Nabi, kisah-kisah kehebatan yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah cerita orang yang baik, Allah cerita orang yang tak baik, Allah cerita watak-watak baik, Allah cerita orang-orang yang hebat, Allah cerita orang-orang yang dihinakan, macam-macam ada. Semua itu adalah supaya kita akhirnya kenal Allah. Kadang kita tak nampak, kita tak pergi pada mesej. Akhirnya Puteri Balqis beriman kerana mengakui kekuasaan Allah. Kita pergi kepada mesej, cantiknya istana, apa tu kan? Puteri bahagianya, akhirnya Sulaiman kahwin Nabi, Puteri Balqis kahwin dengan Sulaiman, sama-sama hebat. Kan? Tak salah kita nak bayang-bayangkan macam tu. Tapi mesej besar tu kena yang penting. Maknanya hebat mana pun manusia ni, yang paling hebat adalah Allah SWT. Disuruh kita lihat, kita terima ini bahawa sesuatu yang indah, yang hebat, yang ajaib semua, tapi kita mengaku di sebalik itu adalah keajaiban Allah, kekuasaan Allah SWT. Allah sebut peringatan daripada awal lagi, sebut haza min fadli rabbi, kan? Jin dengan ifrit dengan asif tu cerdik, hebat, mampu pindahkan istana dalam sekelip mata, itu kerana kehebatan Allah. Itu kurniaan Allah kepada mereka. Begitu jugalah akhirnya kehebatan Nabi Sulaiman itu adalah kerana Allah SWT. Dan akhirnya orang yang cerdik adalah orang yang beriman. Balqis ni akhirnya kata cerdik bukan kerana hak yang lalu tu, kehebatan dia yang lepas tu. Kehebatan dia kerana akhirnya dia nampak kesilapan dia, dia berserah pada Allah SWT. Mengaku beriman. Itulah maknanya matlamat kita dalam hidup ni adalah Allah SWT. Apa saja yang kita dapat, nikmat, kita ingat Allah. Apa saja yang kita lalui sebagai suatu bentuk kesukaran, suatu kesusahan, kesulitan hidup, kita kena nampak Allah. Kena nampak Allah. Semua itu daripada Allah, dan Allah nak bagi kepada kita semua itu adalah kerana untuk kehidupan kita yang lebih kekal abadi di akhirat besok. Maknanya orang cerdik ni nampak jauh. Rasulullah kata siapa yang paling cerdik di kalangan manusia ni? Siapa? Rasulullah tanya kan? Jadi jawapannya adalah orang yang fikir jauh. Yang fikir paling jauh. Paling jauh dalam kehidupan kita. Paling jauh bukan maknanya kita pergi ke luar negara, ke negara lain tu. Jauh di mana paling jauh? Ustazah dengar budak-budak, kanak-kanak masa anak Ustazah kecil-kecil dia tanya sama-sama dia. Cuba teka negeri mana yang paling dekat sekali. Macam-macam lah jawab kan. Ada yang dia pernah pergi Kedah, dia kata dekat lah, dia harus tahu dekat. Yang pandai paling jauh. Ada yang pergi Johor jauh. Ada pernah pergi ke Perlis jauh kan. Itu jauh. Itu yang paling dekat sekali, anak Ustazah kecil. Dia kata paling dekat sekali yang dengan kita, syurga.
Kat mana syurga? Sebab bawah tapak kaki mak kita. Syurga dekat bawah tapak kaki mak kita. Itu benda yang boleh nampak kan, budak kecil dia nampak macam itulah benda yang boleh nampak. Tapi maknanya paling jauh, siapa yang dapat fikir paling jauh, itu yang paling cerdik. Paling jauh kepada kita melangkaui kehidupan dunia yang nampak ni. Kematian dan kehidupan selepasnya. Itu jauh kan? Maknanya orang yang sabar, kenapa orang tu jadi sabar? Sebab dia fikir jauh. Jauh sampai bila? Bukan jauh fikir nanti tua, nanti sekarang ni dia sabar. Mungkin esok dia tua, besok Allah gantikan kesabaran itu dengan balasan anak-anak jaga dia. Bukan setakat itu. Dia sabar fikir di akhirat besok. Balasan di akhirat besok. Orang sabar ni akhirnya dia mengharapkan ganjaran Allah. Kenapa kita perlu sentiasa berusaha? Bukan hanya kerana nak kaya masa depan. Kan? Bukan untuk kekayaan itu diwarisi oleh anak cucu jurat keturunan kita. Tetapi kekayaan itu akhirnya membawa kita selamat hidup di akhirat. Kan? Maksudnya jauh lah. Maknanya bila kita berfikiran jauh, berfikir cerdik, matang, akhirnya Allah SWT janjikan keselamatan lah. Orang kata menabung, fikir masa depan, insyaAllah tua-tua senang kan. Cermat-cermat, jimat cermat, esok hidup tua senang. Dan kita beriman pada Allah SWT, kita melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, supaya akhirnya kita dapat balasan yang baik di sisi Allah SWT lah. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Nak komunikasi dua hala tak boleh. Ada masalah. Ustazah bercakap seorang. Tak tahulah kat mana. Nak tekan-tekan takut terus delete banyak benda kan. Jadi nak kena settle lepas ni lah. Jadi bahasa isyarat lah. Okay? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat ni sebenarnya kan. Ustazah cerita seorang-seorang lah cerita ni. Ada kawan Ustazah takut dah pernah cerita. Dia tak pernah belajar bahasa isyarat. Tiba-tiba dia pergi mengajar sekolah pekat bisu. Kat seksyen 17 tu ada kan. Jadi dia kata sebenarnya kita pun tak, kita belajar pun bila sampai masa praktikal menghadapi orang ni, dia akan spontan kita jadi kreatif. Sebab apa? Ajar bahasa dia bukan nak guna bahasa tu. Ajar bahasa Inggeris pun dia tak guna bahasa Inggeris. Ajar sains pun kadang-kadang tak relevan pun dengan dia. Jadi ajarlah benda yang sesuai dengan dia. Dengan spontannya akan, bila kita berada dalam realiti tu, kita akan, Allah SWT bagi panduan lah. Jadi macam tu lah. Kena bijak kan. Apa pun kena bijak. Nak sampai macam Puteri Balqis ni, dia bijak tu mesti ada latar belakang dia dah. Dia kafir, tadi lupa nak sebut. Dia kafir ni kerana warisan. Kerajaan Sabak dulu memang hebat. Maknanya datuk nenek moyang dia tu memang hebat dah. Dia mewariskan tu kepada dia, kerajaan dia, kepada dia. Jadi dia walaupun dia cerdik, dia tak nampak kebenaran tu sebab tak pernah sampai kepada dia. Jadi bila dah ada dah fitrah dia fitrah yang bersih tu, dia nak mengetahui tentang perkara yang benar, Allah SWT bagilah hidayah. Jadi dia kafir tu kerana sebab ada sebab lain. Lingkungan dia. Suasana ketika itu. Itulah. Maknanya Allah SWT bagi akal, Allah SWT bekalkan kepada kita petunjuk. Jadi manusia kalau tak guna akal, tak guna petunjuk Allah, akan jadi zalim pada diri sendiri. Orang yang jadi jahil, yang terus dalam keadaan hina, adalah kerana salah diri sendiri. Dia menzalimi diri dia. Sebab tak guna petunjuk yang Allah bagi. Akal yang Allah bagi. Akal itu kena ada dengan kitab Allah. Kena mengkaji panduan kitab Allah. Akal saja, cerdik saja, tapi tak kembali kepada kitab Allah, panduan daripada Allah SWT, tak jadilah cerdik tu. Jadi akan jadi orang yang cerdik yang sombong. Kan? Kalau tengok baca kitab saja, tak guna akal fikiran, tak boleh jugalah. Kita baca je, kan? Tak boleh ambil ibrah macam mana. Itu sesuai lah dengan kita kan sekarang ni. Allah dah bagi kitab, Allah dah bagi akal yang cerdik, yang boleh menjalani kehidupan, boleh dah belajar dulu, dah dapat bekerja, dapat hidup dalam suasana yang
kita boleh nampak kan benda yang benar tu benar, yang salah tu salah. Jadi kita kena gunakanlah segala kelebihan yang Allah bagi untuk mencari redha Allah. Baca Quran, tadabbur, kan? Dapat petunjuk insya-Allah. Hidayah kena cari juga, Allah beri kepada siapa yang dia hendak. Tapi kita kena usahakan, insya-Allah. Kita usaha, kita doa. Kan? Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan kita petunjuk ke jalan yang benar. Hari ini lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik daripada hari ini. Dan seterusnya, kehidupan di akhirat kita lebih baik daripada dunia ni. Allahu a'lam bissawab. Jadi saya berhenti setakat ni lah yang kita akhiri dengan sedikit doa. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min utaqa'ika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqa'ika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqa'ika minan nar. Ya Arhamar Rahimin. Fatub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatul qadr fi hadhihi as-sanah wa fi kulli sanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita akhiri dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan minggu akan datang kita boleh komunikasi lah kan. Selamat berpuasa. Mudah-mudadan dapat Lailatul Qadar. Kita doa tadi minta dapat Lailatul Qadar. Dah lepas berharap kita dah dapat kan. Terima kasih semua. Masa yang ada ni masih dalam waktu-waktu. Terima kasih Ustazah. Waktu-waktu yang terbaik kan. Waktu-waktu yang terbaik. Lepas Ramadan ni ganjaran dia tak sama lagi dah macam Ramadan kan. Kalau dapat Ramadan dapat Lailatul Qadar, pahala ganjarannya lebih daripada 1000 bulan. Kalau tak dapat pun ganjaran Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah. Kalau dah lepas harap kita dapat. Yang ada lagi kita manfaatkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita, beri kekuatan kepada kita untuk terus beribadat. Dan Allah SWT pelihara diri kita, lidah kita, telinga kita, mata kita, kaki tangan kita kan. Allah pelihara dan Allah SWT sentiasa dorong untuk kita buat baik, jaga diri dan buat baik insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat keberkatan Ramadan ini dan selamat hari raya jugalah. Hari gembira. Insya-Allah. Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Puasa dan selamat hari raya Aidilfitri. Alhamdulillah batin. Assalamualaikum. Hai batin. Selamat jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Bye.